Kebolehan menggodam menggunakan perisian atau aplikasi yang dimuat turun secara percuma. Begitulah permulaan seorang penjenayah cyber yang pada asalnya hanya suka-suka untuk menjadi penggodam atau hacker. Dan kini perbuatan itu menjadi ancaman besar kepada pengguna internet di seluruh dunia. Saya pun tekan link tu. Bila kita tekan, tak sampai 5 minit, saya terus terlog out daripada akaun pribadi saya. Saya difahamkan terdapat ramai lagi yang terkena disebabkan oleh channel tersebut. Tiba-tiba saya tengok akaun saya, aku follow page yang tak sepatutnya. Jadi tak sepatutnya. Demikian antara luahan daripada mangsa-mangsa ancaman cyber. Walaupun statistik insiden keselamatan cyber pada tahun 2021 menunjukkan sedikit penurunan berbanding tahun sebelumnya, namun ancaman cyber ini tidak boleh dipandang ringan. Pada tahun 2015, laman web rasmi syarikat penerbangan Malaysia Airlines MAS telah digodam. Pada tahun 2017 pula mencatatkan kejadian kebocoran maklumat terbesar dalam sejarah negara apabila 46.2 juta maklumat pribadi pengguna telefon bimbit dibocorkan. Dan pada tahun 2020, portal rasmi Angkatan Tentera Malaysia ATM pula digodam. Hai, saya Anonymous. Video ini telah digodam oleh kumpulan 12. Selamat menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syahrul Nizam bin Ciani. Nombor metrik 283486. Kami daripada kumpulan 12 telah diberi tugasan untuk menyiapkan webinar dan kumpulan kami telah bersetuju untuk memilih satu program bual bicara berkaitan dengan kesedaran masyarakat terhadap ancaman jenayah cyber. Video ini juga disediakan untuk Major Norzilah binti Haji Aziz, iaitu pensyarah bagi subjek VKMB 1021 Pembangunan Masyarakat 2 bagi semester April 2022. Kami daripada kumpulan 12 mempunyai 8 orang ahli kumpulan yang terdiri daripada Nur Asilah binti Syafi'i, nombor metrik 283525, Muhammad Zahin bin Effendi, nombor metrik 283233, Nur Atirah binti Rasid, nombor metrik 283286, Badrul Hisham bin Bakri, nombor metrik 283400, Muhammad Aiman bin Abdul Rahim, nombor metrik 283217, Afika Afira binti Abdul Rasul, nombor metrik 283378, Yusmini binti Yunus Elias Ramli, nombor metrik 283356, dan saya Muhammad Syahrul Nizam bin Ciani, nombor metrik 283486. Kumpulan kami telah diberi tugasan untuk melaksanakan satu program khidmat masyarakat di mana ia memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang bahayanya ancaman jenayah cyber. Selain itu, tumpuan tugasan ini diberikan bagi memperkukuhkan keselamatan ruang cyber negara dan memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai penggunaan peranti digital secara berhemah dan beretika. Tambahan pula, program ini dijalankan untuk memberitahu kepada masyarakat tentang peningkatan jenayah cyber yang berlaku pada setiap hari. Trend jenayah cyber pada hari ini berkembang dengan pesat akibat kewujudan keldai akaun, pinjaman tidak wujud, love scam, penipuan pelaburan dan sebagainya. Rata-rata mangsa yang ditipu terdiri daripada pelbagai latar belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusmini binti Mak Yunus Elias Ramli, nombor metrik 283356. Seterusnya akan menerangkan tentang tujuan dan matlamat. Tujuan dan juga merupakan objektif program webinar ini diadakan ialah bagi menyampaikan maklumat-maklumat tentang kesedaran mengenai bahaya ancaman jenayah cyber serta kesan kepada masyarakat dan juga negara. Dengan menyertai program ini juga, diharap masyarakat di luar sana dapat memperolehi maklumat berguna seperti meningkatkan ilmu pengetahuan berkaitan jenis-jenis jenayah cyber dan modus operandi, menjana kefahaman berkaitan jenayah cyber dan undang-undang berkaitan jenayah cyber, mendedahkan masyarakat dengan perkembangan dan isu-isu berkaitan jenayah cyber masa kini, seterusnya agar dapat meningkatkan pengetahuan mengenai cara untuk mencegah daripada menjadi mangsa dan proses pembuktian di mahkamah. Matlamat program webinar ini terbagi pada 3, iaitu umum,
teknikal dan pelaksanaan. Matlamat umum ialah meningkatkan kesedaran masyarakat tentang pengetahuan jenayah cyber. Selain itu, dapat mengenal pasti teknik-teknik bagaimana kewujudan jenayah cyber dan juga memperluaskan skop atau kaedah daripada terpedaya dengan jenayah cyber. Manakala matlamat teknikal ialah memberikan nasihat-nasihat serta maklumat berkaitan jenayah cyber dan mempertingkatkan sumber yang diperolehi untuk dikongsi dengan masyarakat tentang trend jenayah cyber masa kini. Seterusnya, matlamat pelaksanaan. Pertama, memberikan kesedaran melalui kempen dan iklan. Kedua, mengenal pasti pendidikan etika dalam penggunaan cyber. Ketiga, bekerjasama secara multilateral dalam membanteras jenayah cyber. Keempat, menggunakan perisian antivirus terkini. Dan yang terakhir, meningkatkan keselamatan cyber negara. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Zahin bin Afindi, nombor matrik 283233. Seterusnya saya akan menerangkan berkaitan skop bidang tumpuan. Terdapat 5 bidang tumpuan, antaranya ialah memberikan bimbingan dan kesedaran kepada masyarakat berkaitan jenayah cyber. Seterusnya, mendidik serta membudayakan masyarakat tentang tanggungjawab bersama dalam mencegah kegiatan jenayah ini. Selain itu juga, bidang skop ini merangkumi dalam menangani dan mengurangkan persepsi masyarakat tentang isu berkaitan jenayah cyber. Seterusnya, memberi pencerahan berkenaan kesan terhadap negara dari aspek ekonomi dan politik. Akhir sekali, menangani semua bentuk jenayah cyber dan peka terhadap perubahan persekitaran yang boleh mewujudkan bentuk jenayah baru. Seterusnya, saya akan menerangkan berkaitan punca maklumat. Punca maklumat dapat dibahagikan kepada 4, iaitu peningkatan kes melibatkan jenayah cyber dan kerugian yang dialami. Seterusnya, peningkatan kes berdasarkan modus operandi. Selain itu, mangsa yang terlibat tidak mengira status pekerjaan atau jantina. Dan akhir sekali adalah sukar dalam mengenal pasti penjenayah cyber merupakan faktor berleluasanya jenayah ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nuratila binti Rasib, nombor matrik 283286. Saya akan menerangkan bahagian statistik kes jenayah di dalam talian. Seperti mana yang dilihat di dalam carta, menunjukkan peningkatan yang tertinggi ialah e-dagang pada tahun 2021 sebanyak 9,602 kes dan mengalami kerugian di dalam jutaan ringgit. Seterusnya, jenis kesalahan kedua tertinggi iaitu pinjaman wang yang tidak wujud. Pada tahun 2021, kes meningkat sebanyak 4,753 kes dan mengalami kerugian juga di dalam berjuta ringgit. Dan jenis-jenis kesalahan lain seperti markah scam, pelaburan tak wujud, love scam ataupun password scam juga mempunyai peningkatan kes dari tahun 2018 hingga 2021. Statistik kes jenayah berdasarkan modus operandi dari tahun 2019 hingga tahun 2022 dari bulan Januari hingga Mac seperti telecommunication fraud, e-financial fraud, love scam, e-commercial fraud, NPTW. Berdasarkan statistik tangkapan dan pertuduhan kes jenayah cyber dari tahun 2016 hingga 2022, kes paling tinggi pada tahun 2021 iaitu berjumlah 18,433 di mana ketika itu Malaysia dilanda pandemik COVID. Manakala pada tahun 2022, kes telah turun dari 18,000 ke 4,955. Saya Afika Afira, nombor matrik 283378 akan menyentuh sedikit berkenaan statistik jenayah cyber. Baiklah, jenayah cyber atau penipuan dalam talian antara aduan yang banyak diterima pihak berkuasa membabitkan mangsa pelbagai pangkat dan umur. Kegiatan atau trend ini boleh menyebabkan mangsa kerugian mencecah puluhan sehingga ratusan ribu ringgit dalam sekelip mata. Dalam sesi webinar ini, antara isu yang kami kupas ialah statistik jenis pekerjaan mangsa antara 2019 hingga 2021. Pada 2019, aduan skam tertinggi diterima membabitkan 6,180 pekerja swasta dengan jumlah kerugian 259 juta ringgit.
manakala sebanyak 1,389 mangsa pula dalam kalangan kaki tangan kerajaan dengan nilai kerugian 67 juta ringgit. Pada 2021 pula, mangsa penipuan banyak melibatkan ahli perniagaan dengan lebih 1,000 aduan diterima dan nilai kerugian lebih 30 juta ringgit. Pesara dan guru juga antara yang kerap menjadi mangsa jenayah cyber apabila lebih 1,000 mangsa membuat aduan dengan anggaran kerugian 55 juta ringgit. Rata yang tertipu berusia antara 21 hingga 60 tahun dan mangsa kebanyakan ialah perempuan. Trend ini sebenarnya hampir sama setiap tahun. Walaupun jumlah kerugian berkaitan jenayah cyber menurun, namun kes dilaporkan terus meningkat. Perkara ini akan diulas lanjut dalam sesi webinar kumpulan kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Eman bin Abdul Rahim, nombor matriks 283217. Seterusnya, saya akan menerangkan bagi penceramah pilihan kami iaitu Puan ASP Nur Syarina binti Muhammad Amin yang bertugas sebagai Pegawai Penyiasat Jenayah Filem, Muzik dan Paten, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, Ibu Pejabat Polis Bukit Aman. Beliau mula bertugas dalam Polis Diraja Malaysia pada tahun 2011. Memiliki kelulusan ijazah sarjana muda dari Universiti Sains Malaysia, berumur 36 tahun dan mempunyai pengalaman dalam tugas selama 12 tahun. Berkhidmat dalam Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Ibu Pejabat Polis Bukit Aman. Butiran program yang kami akan anjurkan iaitu program buah bicara mengenai kesedaran masyarakat terhadap ancaman jenayah cyber yang akan diadakan pada 4 Ogos 2022 pada hari Khamis bermula pada 10 pagi dan dijangka selesai pada 12.30 hari. Program ini akan diadakan secara webinar dan juga secara Facebook Live. Dan program ini akan dikendalikan oleh moderator kami iaitu Puan Afrika Afira binti Abdul Rasul. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Asila binti Syafi'i, nombor matrik 283525. Seterusnya saya akan menerangkan berkaitan justifikasi pemilihan aplikasi. Ada 5 justifikasi pemilihan aplikasi. Yang pertama, boleh menyertai dari pelbagai lokasi dan mencimatkan pembelanjaan berbanding bersemuka. Yang kedua, dapat berinteraksi secara langsung melalui live video. Yang ketiga, kemudahan internet sedia ada yang sangat memudahkan. Keempat, aplikasi FB Live dipilih kerana ramai pengguna iOS atau Android dapat melayari live video melalui telefon pintar, PC atau komputer. Dan akhir sekali, boleh menanyakan soalan melalui penyampaian suara dan menulis ruangan komen yang disediakan. Itulah kelebihannya dalam memilih webinar dan Facebook Live, program bual bicara kesedaran masyarakat terhadap ancaman jenayah cyber. Tentatif program seperti yang dilihat di sini, program bual bicara kesedaran masyarakat terhadap ancaman jenayah cyber kita akan mengadakan pada tarikh 4 hari bulan Ogos tahun 2022, hari Khamis pada tahun ini. Masa yang diberikan yang kita telah aturkan 10 pagi hingga 10.15 pagi, butiran aktiviti ucapan pembukaan oleh moderator Afira binti Abdul Rasul pada pukul 10.15 pagi hingga
11.45 pagi, seksi bual bicara oleh panel cabutan kita iaitu Inspektor Nur Syarina binti Muhammad Amin. Beliau adalah pegawai penyiasat jenayah filem, muzik, pattern Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, Ibu Pejabat Polis Bukit Aman. Dan akhir sekali pada masa 11.45 pagi hingga 12.30 hari, kita akan akhiri dengan kesimpulan dan juga penutup. Itulah tentatif program kita pada 4 hari bulan Ogos 2022 tahun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Baru Hisham bin Bakri, nombor metrik 283400. Anggaran perbelanjaan bagi mengadakan program bual bicara ini adalah sebanyak RM300 sahaja, iaitu bayaran kepada seorang pensyarah jemputan yang akan kami jemput. Bagi menjayakan program bual bicara ini, kami telah menubuhkan Jawatankuasa Pelaksana yang mana terdiri daripada penasihat, iaitu Meja Bersara Nozila Haji Aziz. Yang kedua, pengarah Muhammad Syahrul Nizam bin Cik Ani. Yang ketiga, timbalan pengarah Nursilah binti Safi'i. Yang keempat, setiausaha saya sendiri. Yang kelima, bendahari Yusmini binti Mak Yunus. Yang keenam, AJK terdiri daripada Muhammad Zahin bin Effendi, Nur Atirah binti Rasib dan juga Muhammad Aiman bin Abdul Rahim. Sebagai penutup, besarlah harapan kami agar program bual bicara ini, kertas kerja ini akan mendapat pertimbangan yang sewajarnya daripada pihak UUM kerana ianya akan dapat dimanfaatkan oleh setiap lapisan masyarakat. Sekian, terima kasih. Halo? Salam sejahtera TV. Saya Hafiz, wakil daripada GAB Bank. Tujuan saya telefon nanti ini adalah untuk membuat pengesahan ya. Tentang transaksi bernilai RM50,000. Apa? Cuba awak ulang sekali apa yang awak cakap tadi. Salam sejahtera, Aunty. Ya, saya Hafiz, wakil daripada GAB Bank. Ya, tujuan saya menelefon Aunty ini adalah untuk membuat pengesahan ya tentang satu transaksi bernilai RM50,000 yang dikeluarkan dari akaun Aunty. Hei, mana saya ada guna duit saya sebanyak macam itu? Menerusi sistem kami ya. Aunty, memang terbukti Aunty ada membuat transaksi untuk pembelian beg berjenama mewah berkulit buaya campur kulit landam ya. Tunggu sekejap ya. Alah, ya. Kamu ada curi ya? Kad kredit Ma pergi beli ya beg mahal tu. Ada. Takkan saya buat macam tu. Tak ada janji. Tak ada. Ya, sekarang macam mana ni ya? Kita nak buat apa ni ya? Sekarang apa patut saya buat Baik, Aunty jangan risau ya. Jika Aunty cuba menafikan tentang pembelian tersebut, saya terpaksa membuat laporan polis untuk membuat siasatan. Kalau saya report polis sendiri, polis tak layan betul. Baik. Jika itu yang Aunty nak, tak apa, jangan risau. Saya akan transferkan panggilan saya ni kepada pegawai polis yang bertugas. Ya, Aunty ya. Jadi sebentar ya. Malaysia ada lagu tu. Halo, saya Inspektor Samsul daripada Balai Polis Kuchai Lama. Silakan supaya Puan Mary berikan nombor akaun dan juga nombor password Puan Mary kepada Encik Hafiz. Sang scammer ada di mana-mana. Sang scammer, berhati-hatilah semua. Hai, aku nak cerita supaya semua tak terkena.
Aku nak cerita supaya semua tak menjadi mangsa.